والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والهداية على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, duk puasa Arafah dah. Mana betul mana? Tetap mana? Tak ingat weh. Mana su? Tetapi tiada menutup puasa atas yang lainnya daripada segala amal kebajikan akan dosa kecil, melainkan dengan syarat, kata dah situ. Dia kata gini, kena rojok tengok di dalam dosa yang dituntut tu. Mula situ sebenarnya. Dan dosa yang ditutup, bermula dosa yang Allah tutup. Apa makna dosa yang Allah tutup? Yakni yang diampun. Dosa yang diampun oleh Allah tu. Kalau kita puasa hari Arafah 2 tahun Allah Ta'ala ampun. Dosa apa hak Tuhan ampun tu? Kata dia, iaitu dosa yang ditutup ataupun yang diampun tu ialah sekalian dosa kecil jua. Dosa yang kecil-kecil je. Dosa yang kecil saja. Dosa yang kecil yang lain daripada hak anak Adam tu ayat dah. Walaupun dosa kecil, tapi kalau bergantung dengan hak anak Adam tak leh. Dia kena tak lepas juga, malaikat dengan taubat. Tu kita orang yang dia satu. Tapi dia kata jika tiada baginya bagi seorang tu tak ada dosa kecil. Dosa kecil tak ada, dosa besar sama Allah lah tak ada. Dia tak ada dosa, makna cuci diri dia daripada dosa. Tapi dia puasa juga hari Arafah. Lepas tu nak buat lagu mana dosa tak ada dah untuk nak ampun. Maka ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Allah meninggi akan pangkatnya, darajatnya seseorang yang puasa tu. Ini pangkatnya pada akhirat. Hari akhirat esok tu Tuhan tinggi pangkat dia lebih pada orang lain. Atau dipelihara, ni pangkat di akhirat, tapi hak dunia ni pada ni. Atau dipelihara atau pada ditinggi, atau dipeliharakan oleh Allah akannya, atau dipeliharakan oleh Allah, dijaga oleh Allah akan orang yang puasa tu. Bila dia tak ada dosa kecil, Allah tak, dengan sebab puasa Arafah dia tu Tuhan jaga dia, dipelihara takluk situ daripada mengerjakan oleh seorang itu, mengerjakan akan dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Makna terpelihara diri. Jadi duduk dalam keadaan buat taat dengan Tuhan semua. Tu. Dengan sebab puasa Arafah Tuhan jaga dia daripada jatuh dalam dosa.
Tu tak ada dosa dah. Tapi dengan sebab Arafah dia puasa tu, dia tak ada dosa. Tapi dengan sebab puasa dia tu jaga diri daripada jatuh pada dosa pula. Maknanya tak kerja dosa dah lah, jadi ismah. Allah Ta'ala pelihara dia tu. Tu paling tanggung kot tu. Di akhirat esok tu tinggi dah pangkat. Pada dunia ni terjaga daripada dosa. Atau kepada kata mengirja. Atau dipeliharakan nyonya Allah Ta'ala akan seorang yang puasa tu. Tuhan jaga daripada berbanyak dia, berbanyakkan dosa. Kalau pergi kerja dosa pun tak banyak supaya sokmo-sokmo. Dengan sebab puasa Arafah tu jaga. Emangnya jaga langsung. Tak ada kerja sikit buk. Ataupun kerja tapi sikit-sikit, tak banyak. Tu. Dengan sebab tu belaka tu. Dengan sebab puasa Arafah belaka tu. Tu dekat-dekat nak sapa dah ni, kita ni buat siap boleh dah. Tak dalam takwing siap dah. Azal siap nak puasa. Tetapi tu ni satu. Tetapi istidrak mana? Istidrak pada kata dosa yang kecil juga. Tu. Istidrak pada menutup tu lah, maknanya menutup dosa yang kecil juga tu. Walaupun kita kata dengan sebab puasa Arafah tu Allah Ta'ala ampun dosa kecil 2 tahun, tetapi tiada menutup oleh puasa tu. Pak ingat tu dah. Tiada menutup oleh puasa. Kita mengaji dah saat ni, menutup dengan makna mengampun. Kena bermakna tiada menutup oleh puasa, yakni tiada jadi sebab bagi ampun. Tu. Tiada jadi sebab bagi ampun oleh puasa tu. Jadi kita puasa Arafah, sebenarnya puasa tu jadi sebab bagi dapat ampun dari Allah Ta'ala lah. Tapi musannaf kata tak jadi sebab bagi ampun oleh dosa. Malaikat depan tu. Malaikat nak jadi ampun ke, kena ada syarat dia. Berlaku syarat dia. Tak jadi menuntut oleh puasa tu. Atanila ala sawab, dan bukan atas ada. Dan yang lainnya atau kepada kata puasa tu. Tak jadi menuntut oleh puasa. Tak jadi sebab bagi ampun oleh puasa tu, puasa Arafah tu, dan yang lainnya, dan amal yang lainnya lain daripada puasa. Hak lain pun sepatu. Ya banyak perkara ke hak Nabi doa ayat sepaman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Allah Taala kata, Tuhan ampun bagi dia ma taqaddama min zambi. Tu dosa kecil juga. Dosa kecil juga tu. Orang puasa Ramadan pun. Tu amalan yang lain daripada puasa Arafah. Man qama Ramadan, siapa dia qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan iman, tu Allah Taala ampun. Jadi segala amalan hak Nabi royak kata jadi sebab bagi ampun dosa tu, tak akan jadi sebab bagi ampun. Tu malaikat depan lagi. Sekali lagi, tiada jadi menuntut oleh puasa dan amal yang lainnya lain daripada puasa. Apa gatik hak lain daripada puasa tu? Daripada ini bayal pada yang lain. Banyak lagi lah. Amalan yang lain tu daripada segala amal kebajikan. Tulis itu, seperti puasa Ramadan atau qiyamul lail atau berwuduk. Masalah adalah hadis sebut kan? Berwuduk, bila kita berwuduk kak, dosa bergugur berapa-berapa tu, gugur jatuh. Terlalu hadis sebut. Maka semua amalan tu tak akan jadi sebab bagi dapat ampunan daripada Allah Ta'ala. Termasuk juga puasa Arafah tu tak jadi menutup akan dosa kecil. Akan ni kalau kira maf'ul bagi menutup saat ni tu. Kalau kita buat dan tu baik tu, kena kata tiada menutup oleh puasa akan dosa kecil. Kejap kita. Tiada jadi sebab ampun oleh puasa tu akan dosa kecil tu. Malaikat tu. Gerti tak? Gerti tak situ? Wak gini betul dosa kecil, wak kesimpulan yakni wak itu. Betul dosa kecil. Yakni puasa Arafah
dan amal yang lain-lain itu, yakni puasa Arafah dan amal yang lain-lain itu tidak akan jadi sebab bagi ampunan Allah akan dosa yang kecil, malaikan ila akhirih. Malaikan ni sebagai syarat dia. Ni kita duk dakwa kata Tuhan ampun semata. Tu kita tak ada bersepakat dengan syarat, tak jadi juga. Tu malaikan dengan syarat apabila dijauhi akan dosa besar. Tu syarat dia. Ni dosa besar dak buat, lepas tu nak bagi Tuhan ampun dosa kecil. Tak ampun hak besar mu duk kerja, hak taubat tu tak taubat lagi hak dulu. Hak la pun duk buat baru semua. Tu. Lepas tu nak bagi dapat keampunan, tak dapat. Tu payah juga tu. Tu. Dah. Tu. Pada 2 tahun, cuba kira 2 tahun. Ampun dosa tahun lepas tahu. Tahun depan setahun jadi 2. Banyak tu. Dia ampun dosa tu cucilah orang tu maknanya. Tapi tak jadi dapat ampun malaikat. Tengoklah. Malaikat dengan syarat apabila dijauhi, yakni oleh seorang tu. Dia jauh akan dosa besar, akan mengerjakan dosa besar. Dia jauh daripada kerja dosa besar. Tuai puasa Arafah, semaya fardu tak buat. Misalnya puasa Arafah, lepas tu semaya 5 waktu tak kerja, pandai dosa nak ampun kat mana? Tuai duk tak semaya, misalnya. Tu habis itu, tu syarat dia. Seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis seperti ni, takluk kepada syarat tu lah dah. Bersakut dia syarat tu. Ya disyarat dengan syaratnya apabila dijauhi tu. Disyarat lagu tu seperti yang tersebut, seperti hukum atau seperti nas yang tersebut di dalam beberapa hadis yang sahih. Habis kat tu ya adalah dalam hadis-hadis tu banyak. Tu habis itu tak ada apalah tu. Hak tu bagi orang hak duk tak ada kerja haji, kita duk ngaji dah, kita duk di rumah ni bila sampai hari 9 sampai hari yang ke-9 bulan Zulhijjah atau dikatakan bulan hari Arafah, maka sunat kita puasa. Ini bagi orang hak tak kerja haji di Mekah. Kalau orang haji kat mana? Adapun hani muqabil bagi kata muqabil kat mana dulu? Iaitu maka sunat puasa bagi mereka yang tiada mengerja haji. Muqabil bagi yang tiada mengerjakan haji. Ya syarat ayat dah dulu, belum pada hadis tu. Nampak tu dah? Maka sunat ia puasa hari Arafah itu bagi yang tiada mengerjakan haji. Sunat tu bagi orang yang tiada mengerja haji. Orang yang tak kerja haji baru sunat puasa hari Arafah. Kalau orang kerja haji, apa nak kata? Ni muqabil situ. Kira mari dah tu. Muqabil ni berbetulan dengan hak tadi. Tu. Adapun orang yang mengerjakan haji wak di mana? Yakni di padang Arafah lah maknanya. Haji di padang Arafah kerana dia nak mula wukuf dah tu. Mula wukuf dah, situ mula haji ya. Wukuf di padang Arafah. Hari yang ke-9 tu kira mula haji. Tu. Tu pakak pergi kepada Arafah hari yang ke-9 tu. Duk wukuf di Arafah. Tahun ini tak ada nah. Orang luar tak lagi tahun ini. Lekat Covid ni. Orang dalam Saudi yang boleh kerja haji tahun ni. Adapun orang yang mengerjakan haji, maka tiada sunat baginya, bagi orang tu. Tak sunat bagi orang tu puasa Arafah. Puasa hari Arafah. Tak sunat puasa. Tu duduk di padang Arafah. Lepas tu puasa apa hukum dia? Makruh. Atau khilaf lah. Setengah kata khilafun aula, setengah kata makruh. Lebih kurang tu maknanya.
Maka tiada sunat baginya puasa Arafah, tak sunat. Bila kata tak sunat, apa hukum? Tu bait situ. Satunya kata khilaful aula, adik-adik bagi makruh. Tu sehingga kata makruh. Tak apa je dua-dua tu kira-kira mari adik kakak serupa ya. Maka tiada sunat baginya puasa Arafah, tak sunat. Tetapi yang ni bahkan tu ni idrab pada kata tiada sunat. Tak sunat puasa. Pas sunat buat gapo? Bahkan ni panggil idrab apa? Idrab intiqali. Pindah hukum dah. Tak sunat, bahkan sunat. Tu soalan kata kita. Hak sunatnya bahkan sunat baginya, bagi orang yang kerjaji tu. Sunat bagi dia ni berbuka pada hari itu, berbuka puasa pada hari itu, pada hari Arafah tu. Jangan duk puasa. Hari itu jangan duk puasa. Kerana amalan banyak lagi duk nanti dia pada Arafah tu. Berdoa. Amalan tu amalan ni banyak perkara lagi. Dia tu. Maka jangan duk buka. Jangan duk puasa hari tu. Duk pada Arafah dah, tempat mustajab dah. Doa banyak. Doa banyak kat mana tak gerak duk puasa ni. Tu. Maka sunat buka. Dan jika tiada mendoafkan akan dia puasa daripada doa sekalipun. Tengok tu. Royah tu. Jika tu royah pada sunat berbuka. Sunat buka semata. Lama orang tu kata, "Hai tak apa aku gerak puasa-puasa pun gerak berdoa." Dia kata, "Gagah aku makan sahur banyak dah. Makan nasi banyak dah, makan sahur. Aku gagah." Sekalipun lagu tu sunat buka juga. Dia duduk pada Arafah. Ayat kata, sunat baginya berbuka. Dan jika tiada mendoafkan, tiada melemahkan akan dia, akan orang yang kerja-haji tu, sekalipun tiada melemah akan dia puasa, oleh puasa pada hari itu. Puasa tu bagi tiada mendoaf. Tak mendoaf akan dia oleh puasa pada hari itu. Dia kata, aku tak lemah pun. Kalau aku puasa pun, puasa ni tak melemah akan daku dak. Dia kata, puasa ni tak mendoaf akan daku dak. Sekalipun lagu tu, sunat juga berbuka. Sekali lagi. Dan jika tiada mendoaf akan dia, akan seorang yang kerja-haji tu, tak mendoaf oleh puasa dia. Mendoaf, tiada mendoaf daripada, takluk pada tiada mendoaf. Sekalipun tidak melemah daripada berdoa. Dia tak lemah daripada berdoa. Sekalipun. Apa sekalipun? Yakni sunat berbuka juga. Itu sekalipun. Yakni sunat berbuka juga. Faham tak? Sunat buka semata. Walaupun gagah tak gagah, rak tak rak pun, sunat buka semata pada hari itu. Bukan doa saja dak, dan segala amalan yang lain. Tulis situ, daripada doa, yakni dan amalan-amalan yang lain. Dan amalan-amalan yang lain. Tapi banyak kira suruh berdoa lah, kerana mustajab ni, hari Arafah tu hari mustajab dah. Pada Arafah pun tempat yang mustajab lah doa. Tu jadi 2 kali mustajab. Hari tu kita tak ada wuku di Arafah pun, kita duduk di rumah pada hari tu pun mustajab dah hari tu doa. Lepas tu orang duduk tempat tu mustajab pula. Tempat yang mudah tu terima doa. Suruh doa banyak-banyak. Kalau kita ngaji kitab, apa baca habis tak pergi kitab tu. Manasik duk baca lagi lah ni dah. Manasik tu doa banyak. Doa Arafah saja tu penuh. Tengok kitab Manasikul Haji Syaidah. Doa Arafah saja hak disuruh dibaca tu banyak. Kalau tu. Kita hak tak ada dalam pada Arafah pun ada sunat doa tu juga dalam kitab tu. Musannaf rasanya ambil dari kitab Ihya. Doa tu. Tak silap lah. Doa musannaf pungut mari tu. Hak Syaidah, Imam Ghazali. Kata musannaf rahimahullahu taala, sekalipun lagu tu sunat berbuka juga. Sebab apa sunat dia berbuka tu kerana apa? Ilak kepada sunat berbuka.
Walaupun kuasa tak kuasa, puasa rok tak rok, penat tak penat pun sunat buka semacam. Kalau dia duk wukuf di Arafah. Sebab apa? Ini ilat pada sunat. Kerana mengikut akan perbuatan nyo Nabi pada nyo lalu sini. Kerana mengikut akan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mengikut perbuatan Nabi. Habis dah lah ada ikut perbuatan Nabi ya. Tak ada apa. Nabi buat lagu tu. Tu. Mana sebab apa nak ikut perbuatan Nabi? Adalah. Jadi kerana adalah ni ilat ni. Jumlah ni ilat pada kata mengikut perbuatan Nabi ni. Adalah, yani kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kita ni wukuf di Arafah, berwukuf di padang Arafah, padahal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa. Nabi berbuka. Jadi asalnya Nabi tak buka ni, Nabi duduk pada Arafah tu berdua amalan. Lepas tu sahabat tu duk syok dah, siaplah, ada setengah puasa, ada setengah tak puasa. Siap dah. Hai tak leh. Tak leh apa dah? Boleh buka hari ni. Boleh buka. Setengah kata, hai tak puasa hari ni wa amah. Setengah duk syok dah kata boleh buka ke tak boleh buka. Ke sunat buka ke tak, duk syok dah tu. Lepas tu akhirnya ada sahabiah seorang hak diwajib sekali dengan Nabi tu, puak-puak tina tu ambil air bin Nabi minum. Terahlah air dia yang minum tak. Soalan kata cara nak cek. Kalau dia tak minum tu, dia duk puasa tu. Kalau puasa kita pakai puasa, pakai tak kena buka. Tu. Lalu tu sahabat ambil, ada sahabiah perempuan tu ambil air pergi pada Rasulullah. Nabi pun minum kan air tu. Pakat tengok belakang. Datuk tu buka. Tak ada puasa Kalau kira rok, dia lebih rok pada orang lainnya kalau kira Ya Rasulullah kalau nak buka, tak buka dia nya. Kalau nak puasa tapi dia buka juga. Maka kerana mengikut perbuatan tu sunat kita buka puasa hari tu, jangan duk puasa kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, kalau kita kata sunat buka bagi orang yang tak gerak je, berarti kalau itu Nabi tak gerak lah itu. Bukan dia lah hak gerak sekali, kalau kira dah gagah sekali ya. Habis kata musannif rahimahullahu taala, habis lagi. Dan lagi supaya ilat pertamanya nak ikut Nabi. Hak tu ilat hak tinggi sekali dah. Nak turut jalan ni dia. Dan lagi atau pada mengikut perbuatan Nabi. Ini ilat yang kedua ni, alasan yang kedua. Suruh buka juga hari Arafah tu. Ketika wukuf di Arafah, buka juga. Puasa. Sebab apa? Lagi pula supaya kuat jadi gagah kuat ia seorang tu. Nak jadi gagah kuat atas berbanyak-banyak doa. Kuat atas berbanyak-banyak doa, nak jadi kuat. Kalau orang tu kata kalau aku puasa pun kuat, tak sama dengan tak puasa. Kuat orang puasa dengan kuat orang tak puasa tak serupa. Tak gitu. Gitu tak? Kita gagah kita kata kuat. Kuat orang puasa dengan orang tak puasa tak serupa dah. Yang lebih kuat orang tak puasa. Tak gitu. Maka nak jadi terkuat lagi, berbanyak-banyak doa. Banyak doa sungguh. Ya Allah ya Tuhan aku, mintalah Allah marzuqni zaujatan jamilatan. Tak menikah lagi ni. Tak menikah lagi. Allah marzuqni zaujatan jamilatan salihatan ghaniyatan. Cukup. Zata nasabin. Cukup Pak. Doa situ. Tapi hak tak menikah lagi, hak nikah dah tu doa ya Allah tu aku, Allah marzuqni waladan salihan. Doa lagi. Doa dia anak apa soleh lah. Orang miskin doa wi kaya, orang kaya dah doa wi berkat lah harta dia. Macam-macam lah. Tu dalam hari tu doa juga. Habis sekalinya doa mati dalam email. Hak tu habis. Habis itu
Oh, kalau hari tu kok sedap. Tapi kita ni pergi teka umrah je. Bukan ada pergi haji lagi. Teka umrah tu pun orang ramai tapi tak jadi ramai serupa dengan masa haji lah. Masa tu pun duk pergi daerah Padang Arafah dah. Pergi daerah Padang Arafah hidup doa dah. Hari Arafah sendiri tu penuh bukit-bukit tu penuh. Tengoklah gambar-gambar tu dia mau tahu, oh masya-Allah. Tu. Doa hak Nabi tu gapo Rasulullah doa, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah bagi mereka yang wahji hari ni. Dan ampun kepada mereka yang orang wahji ni minta ampun untuknya. Aduh, Rasulullah doa, ya Allah ampunkanlah kepada orang haji dan orang haji ni berdoa ampun untuk dia. Jadi siapa kat orang rumah. Faham tak? Nabi doa sosok tu jadi umpung untuk umat dia dah. Habis itu ada lagi kitab Manasikul Haji tu. Ngaji habis. Kitab tu. Adapun kata musannaf rahimahullahu taala, dan lagi supaya kuat ia atas berbanyak doa dan zikir, atau pada doa lah tu berbanyak-banyak zikir. Pergi wasbah putu wasbah gitu, berbanyak-banyak pada hari itu. Tu kuat atas berbanyak-banyak doa dan zikir, berbanyak-banyak doa dan zikir tu pada hari itu, yakni hari Arafah tu. Habis itu tak apalah. Maka kalau puasa juga apa hukum? Nak tanya hukum yang ni. Sebenarnya kita tahu dah kata sunat buka, tapi kalau kacau nak puasa juga apa hukum? Ini hukum dia. Maka puasa pada hari itu mubtada. Maka bermula puasa oleh orang haji. Moga bagi puasa tu kena kepada orang haji, iaitu bukan kita. Kita ni sunat. Dan monong tu. Maka puasa, yang puasa oleh orang haji pada hari itu, hari Arafah tu, hukumnya khilaful aula, menyalahi yang terlebih utama. Khilaful aula ni makruh lah. Orang tua kata masuk makruh kecil. Sebab apa makruh kecil? Dia ditegah tapi tak ada nas yang qat'i, orang panggil, yang sorah untuk melarang. Tu. Tak ada nas yang sorah untuk mengatakan makruh. Tu. Kalau makruh ni orang panggil nas sorah. Walaupun tak sampai tahap haram tapi nas cerak-cerak. Ada dalil mentong-toh kata Nabi larang. Walaupun tak sampai kepada tahap haram pun, larang ni jatuh jadi makruh. Hak tu cerak jadi makruh. Hak ni tak ada larang yang putus dah. Nabi tak ada larang apa. Maka duk tanggal khilaful aula lah. Tu Nabi sendiri buka. Dia tak larang tapi dia sendiri buka. Misalnya dah. Maka duk tanggal khilaful aula. Orang tua kata makruh lu. Adik pada makruh. Makruh dah lah. Kira-kira makruh kecil. Dan kata setengah ulama, berkata setengah ulama, salah satu daripada setengah tu Imam Nawawi juga. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Nukat dia dah. Dia kata kena makruh. Berpuasa. Tak ada apa lah dah. Kira gimari kalau kita tinggal boleh pahala. Kalau kita tak puasa tu boleh pahala. Hanya dikut tu. Puasa boleh tapi tak boleh pahala ni. Tak puasa tu boleh pahala. Mana kalau kira dah. Puasa tu boleh. Makruh. Habis itu. Tetapi jika tiada ia musafir, ni ibarat ni belik sikit ni. Nak jaga melak. Tetapi jika tiada ia musafir, kata sunat kalau dulu. Puasa ia tu makruh tetapi jika tiada ia musafir. Awak gini betul, jika ia tu kena tulis banyak. Tu dia. Tetapi yakni tetapi jika ia
tidak takhir wukuf di Arafah sampai kepada malam, sampai kepada malam, dan tiada ia musafir pada siang hari itu. Begitu. Hak kata makruh ni bagi orang haji ataupun kita tahu khilafun aula. Yang kata makruh ni ataupun khilafun aula ni orang haji tu jika ia takhir, jika tidak takhir wukuf di Arafah sampai kepada malam. Apa makna? Tuai duduk rumah lagi, dia duduk di Mekah kan? Tak nak pergi pada Arafah. Dia tak mesti kena pergi di pagi. Dia tak mesti kena pergi lepas Zuhur. Ya kira lagi malam tak apa. Wukuh je. Wukuh ya, niat wukuh di Arafah ya. Ayah tu duduk tidur dalam bilik air lagi. Nanti nak pergi lepas ngorek. Ya kata. Pakai pergi wukuh di Arafah tak? Pakai pergi ke berjalan lagi Muzdalifah lalu. Kira lagu tu. Tu dah. Kalau lagu tu lagu mana? Masa Allah kata makruh dia puasa ni kalau dia tidak takhir wukuf. Maknanya jadi wukuf di awal-awal lagi. Kebanyakan masa dia duduk di padang Arafah. Masa tu dia kena buat amal banyak-banyak. Ni kawan ni nanti nak pergi wukuf ngorek. Dia tak letih pun duduk Mekah. Faham tak? Orang tu sunat puasa. Hak kata makruh ni jika tidak takhir wukuf di Arafah sampai kepada malam. Ni tak apa kena mengaji bab wukuf, bab haji segulah. Dan tiadalah ia musafir pada siang hari. Ia bukan duk musafir. Faham tak? Kalau musafir, dia mari di Madinah. Mari. Faham tak? Dia mari di Madinah. Jok tu baik pada Madinah, nak mari wukuf di Arafah ni, di Mekah ni. Duk dalam musafir. Dengan sebab musafir tu ya makruh puasa dah. Tak? Ya sunat buka dah dengan sebab ya musafir tu. Hak masalahnya kata makruh ni kalau dia tu tidak takhir akan wukuf. Faham tak weh? Dia tak takhir wukuf di Arafah dan dia tak musafir. Dan tiada ia musafir. Tu. Kok mana pada hari tu? Tu. Belik tak tu? Makruh puasa, sunat buka. Kecek mudah kata gitu. Sunat buka. Kata sunat buka tu kalau dia tidak takhir wukuf dan dia tak musafir. Maknanya kalau dia takhirkan wukuf di Arafah dengan bahawa maghrib malam, teka tu tak makruh puasa dak, bahkan sunat puasa. Tu jaga molek tu. Faham tak? Tu ibarat dia dah. Ni dah musuh pula lah. Dia musuh suruh baca sabila juga tapi baca bab kurban pula dah. Tu dia. Kalau kita mula hak biasa dulu. Bab kurban ni nak siapa kepada haji ni. Kalau kira pun munasabah pula dah situ. Munasabah juga bab kurban saja. Untuk bab kurban saja. Boleh reti cara kurban daripada kitab sabila.
Kita ada tak tahu lagi lah kau tu kolu. Ni pun nak habis dulu. Adapun orang yang musafir dan yang sakit. Ni pula. Adapun bermula orang yang musafir dan yang sakit, dan orang yang sakit, jawab adapun, maka sunat bagi keduanya, kedua orang yang musafir dan yang sakit tu, sunat berbuka pada hari itu. Sunat buka hari itu, sunat buka macam tu. Khilaf, maknanya sunat tu sunat, tapi ada khilaf betul kata buka semata-mata kan ke kait dengan syarat mana-mana. Tu khilaf pula situ. Kata Syekh Khatib Syarbini, berpendapat oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtad dia. Syekh Khatib katakan mutlaqan. Mutlaqan, apa mutlaqan? Yakni sunat buka mutlaqan. Sunat berbuka mutlaqan. Sama ada letih, sama ada meletih akan dia oleh puasa atau tidak. Kena kait aku tu mutlaqan. Tu mutlaqan. Yakni sama ada meletih akan dia oleh puasa atau tidak. Letih tak letih, ya puasa, gagah tak gagah. Aku ni musafir pun puasa rak tak rak pun sunat buka semacam. Syekh Khatib Syarbini kata gitu. Tu boleh jugalah kita semakan nafsu dah nak makan dah. Semakan nafsu dah. Dan kata Syekh Ibnu Hajar, berkata inilah pula, berkata oleh Syekh, berpendapat oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, jadi dalam kitab Tuhfah dia katakan jika melelahkan akan dia puasa, tiada tu Allah zahir gugur, tiada tu tak sih bulak gitu, bulak. Sunat berbuka tu jika melelahkan, melelah ni mempenat atau meletih akan dia, akan orang yang musafir tu atau orang yang sakit tu, melelahkan oleh puasa dia. Puasa buat we letih, puasa buat we lelah, puasa buat we penat. Maka hak tu baru sunat buka. Fahamnya kalau tak letih, gagah, tak apa. Tu faham tu dah. Syekh Ibn Hajar kata gitu. Syekh Khatib kata tak ada apa-apa, letih tak letih boleh buka semacam, sunat buka semata mutlaqan. Gitu dah. Lepas tu duk khilaf pula pok atas kereta ni, aku letih tapi letih sikit-sikit gitu je. Pada pening-pening gitu ya. Orang kata kawan letih, mung letih sikit tak leh. Meletih tu kena letih sungguh-sungguh, ni letih sikit-sikit. Kok mana pula? Khilaf pula situ kan? Haidak royoh. Dan jika tiada hasil mudarat iyo dengan puasa sekalipun, royoh pada melelah. Jika melelah akan dia oleh puasa, jika letih tu, dan jika tiada hasil mudarat ia seorang tu tak hasil mudarat, tak terjadi mudarat dengan sebab puasa sekalipun. Kalau puasa tak ada apa-apa, cuma letih sikit-sikit ya, tak ada mudarat gapo dengan puasa tu. Sekalipun, apa sekalipun, jadi sunat berbuka puasa juga. Sunat berbuka juga kalau rasa letih. Puasa tak gerak weh. Puasa tak gerak. Tapi kalau kacau puasa tak ada apa. Tu pun sunat buka dah. Tapi kalau tak letih pun sikit habuk. Tak rasa letih pun, maka tak apa. Loning naik kapal dah misalnya dah. Naik kapal tak ada rasa apa, sejek misalnya dah. Duk tak air pula. Tak rasa apa. Tu. Kalau nak puasa, kalau nak buka. Gitu ada jalan ulama buat jalan widah. Tu.
Ni kalau dia nak jadi tok sah ya kena mahal juga lah dah. Bab lagu ni tak. Sekuat-kuatnya dia boleh royak kepada hujat dia. Ni nak usaha juga ke? Kalau usaha letih-letih, baik bukalah. Baik buka. Kalau usaha letih, sunat buka. Tak usaha letih pun sah. Kalau tak letih tak apa usaha. Kita nak musafir ni, misalnya hari tu. Tapi kalau hujat rumah kita dia duduk deknung belakang dah, dia tak musafir dah. Hak jadi musafirnya orang Mekah, orang Saudi sendiri. Dia nanti nak pergi wukuf hari 9 ya. Hari 9 duduk di Jeddah, baru ustaz kata baru nak ihram. Ustaz kata mari nak widai wukuf di Arafah. Baru ustaz kata mari. Orang duduk situ je. Sebab tu haji sebenarnya haji ni sikit start sangat je haji. Hari haji sungguh Haji-hajinya 9 hari Arafah 9, 10, 11, 12, 13 habis haji. 5 hari tu ya haji. Tu pun bagi orang hak mikna farsani, kalau mikna fard awan ke pakai 4 hari. Sikit sangat. Lepas tu hak lama-lama duk pergi ni dengan Zairah lagi, Madinah nu lagi. Tu nak pergi kot nu. Kok Taif lagi nu, pergi makan angin kot nu. Pergi beli baju. Allah. Hok beli baju tu tak tahu lah. Kena tak ada dah ke baju kat rumah kita ni. Ada juga lagi tu. Dia pergi ke Madinah. Dia mau kata baju guni tu murah-murah nak. Dia mau buka baju ni lah, baju ni. Dia tangan 2, seluar tangan 2 gapo murah ni kata. Pakak pergi kat orang kita, pergi beli. Pergi di Taif. Tu habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumih. Habis itu dah. Dan dimakian lagi sunat muakkadah pula, sunat yang dikuatkan oleh syarak. Sunat-sunat sehampir-hampir nak jadi wajib kira-kira dia kuat sangat ni pahala dia, syarak tuntut sangat-sangat. Sunat muakkadah, puasa pada hari yang ke-8 daripada Zulhijjah. Hari yang ke-8 ni sunat puasa juga. Kalau rajin dah. Orang dah hak dulu sunat je di hari yang pertama tu lagi dah. Sampai hari 9. Sebenarnya sunat dia tuntut situ dah. Maksudlah awal Zulhijjah tu. Puasa pada hari yang ke-8 daripadanya, iaitu hari yang ke-8 tu orang panggil hari apa? Hari Tarwiyah. Orang panggil hari Tarwiyah. Hari yang ke-9 tu hari Arafah. Tu hari yang ke-10 tu hari Nahar, hari kurban, hari sembelih. 11, 12, 13 panggil hari tasyrik. Tu. Tu dah. Hari yang ke-8 hari Tarwiyah. Sini tu dia pakat beripung di Mina dah. Ni sunat dah beripung di Mina dah, pakai ukuh di Mina. Orang panggil mabit di Mina. Berkemah penuh, berkemah dia tu penuh putih di hari Tarwiyah ni. Setengah pakat pergi dah, setengah tak pergi lagi. Hari Tarwiyah. Sebab apa sunat muakkadah? Kerana ni ilat pada sunat muakkadah. Kerana sunat kena puasa juga hari yang ke-8? Kerana mengambil ihtiyat, ambil penjagaan dan peringatan dan amat-amati. Ambil ihtiyat, ambil penjagaan dan peringatan dan amat-amati. Nak ambil cuma nak beringat ihtiyat. Ihtiyat ke mana? Ihtiyat bagi hari Arafah, bagi mendapat hari Arafah. Ihtiyat untuk dapat hari Arafah. Sebab apa? Tulis situ. Jadi kerana tulis pada hari Arafah. Kerana kadang-kadang hari yang ke-8 itu, hari yang ke-8 itu ialah hari yang ke-9 pada waqi'. Ialah hari yang ke-9 pada hakikat, pada apa? Waqi' pada asal amrihatullah tu. Hakikatnya kena ke hari 9 dah. Sebab apa? Sebab nu je silap betul masuk bulan lagi.
Nampak tak? Ni hari yang ke-9, hari yang ke-8 tu kena hari yang ke-9. Sebab apa? Sebab apa? Demo tengok anak bulan tak nampak. Demo tak nampak. Tak nampak tu kak. Pakai sepenuh 30 hari. Lusa nung baru satu Zulhijjah misalnya. Tu kira padahal hakikatnya anak bulan nampak dah. Hakikatnya 1 Zulhijjah tu masuk dah. Hari yang pertama kita tu hari yang kedua dah sebenarnya. Kalau wakilnya lagu tu. Kalau gitu kalau tak kena hak tu kalau lagu tu hari yang ke-10 dah. Kira kat mana? Itiyat 12. Kira kat mana? Ya. Kadang-kadang dia nak kira lagu ni. Kadang-kadang 1 Zulhijjah hak kita ni tak masuk lagi Zulhijjah. Kadang-kadang 1 Zulhijjah kita ni 2 dah. Tu jadi 2 situ. Kalau 1 Zulhijjah kita tak masuk lagi Zulhijjah. Faham tak? Kalau 1 Zulhijjah kita duk bila ni, hakikatnya tak masuk lagi, berarti hari yang ke-9 tu baru yang ke-8 ya. Sebab tu sunat ya puasa juga tu. Hari yang ke-10, tapi 10 nak puasa tak boleh sebab hari raya. Tapi masalah hari Ashura ya puasa tini hal dah. 8, 9, 10. Bukan. 9, 10, 11. Untuk nak mendapatkan 10 tu puasa 9 katik dan puasa 11 katik. Tapi masalah Zulhijjah nak puasa yang ke-10 ni tak leh. Hak lepas pada ni tak leh sebab hari ni hari raya. Hari raya tu haram. Maka ihtiyat kot ni. Ihtiyat kot 8. Sebab kadang-kadang 8 tu kena ke 9 dah. Faham tak? Tu. Nampak tak? Tu kita tulis dah tu tak apa. Kerana terkadang-kadang hari yang ke-8 itu ialah hari yang ke-9 pada hakikat. Tak apalah tu sekat tu. Tetapi yang ni bahkan Allah dah. Ngaji ni dah tok tek dak. Tu. Tetapi ini kita mengaji ni panggil hajar cara faham korek sendiri ni. Bukan nanti nak dengar orang je. Kadang-kadang duk baca hak demo-demo tu demo mek mano. Kadang-kadang kena ke dak faham kadang-kadang. Betul ke dak dengan nah hak ulama kata masalah. Ni hak ulama kita hak kitab muktabar dah. Makna kitab yang diiktibar oleh ulama dari Nusantara kita dan boleh kita buat peganglah ni. Tetapi yang dibahkan puasa pada hari yang ke-8 dan yang dahulunya itu sunat. Bukan kata yang 8 saja. Bahkan sungguh pun sunat puasa hari yang ke-8. Bahkan puasa pada hari yang ke-8, yakni 8 daripada Zulhijjah, iaitu hari tarwiyah tu. Dan hari yang dahulu daripada hari yang ke-8 tu. Bukan setakat hari yang ke-8 saja. Hari yang dulu pada 8, yakni hari yang ke-7, 6, 5, 4 tu pun sunat qada. Puasa tu muktada, sunat tu qada. Bahkan tetapi bermula puasa pada hari yang ke-8 daripada Zulhijjah dan hari yang sebelumnya, dahulu tu sebelumlah, yang sebelum daripada 8 Zulhijjah tu sunat. Sunat bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan haji dan lain daripada yang mengerjakan haji. Hak yang ke-8 ni sunat berlaku. Orang buat haji tak buat haji sunat berlaku yang ke-8. Hak yang ke-9 sunat bagi hak tak buat haji ya.
Hari haji sunat buka. Gitu lah. Faham tak dah? Yang ke-8 ni sunat belaka. Orang haji tak haji pun sunat belaka. Tu. Faham tak dah? Berarti orang duduk Mekah ni, orang Mekah tak Mekah pun, orang buat haji tak haji pun 1 sunat, 2 sunat, 3 sunat, 4 sunat, 5 sunat, 6 sunat, 7 sunat, 8 sunat. Bila 9 pak orang tak haji je sunat. 10 haram berlaku. Sebab hari raya. Nampak tu dah? Faham tak? Mudah nak royak. Tu. Hak demo duk Arafah tu demo duk orang kita nak buat gapo tak lain duk takbir lah ni. Allahu Akbar. 9 Arafah. Lepas asar hari Arafah hari yang 9 tu sunat takbir dah. Takbir muqayyad. Pas maya kita nak takbir nung ya kadang-kadang kita ada sunat pada hari yang ke-10 tu dah. Lepas zuhur. Lepas zuhur hari yang ke-9. Kerana lepas zuhur dia memula wukuf di Arafah. Dek nunggu wukuf kita takbir. Allahu Akbar Allah. Kita ni itu imam kat masjid ni dah. Takbir. Ni duk nanti hari 10 ya. Hari ke-9 tu takbir dah. Takbir muqayyad dah. Gana tu imam kat mana ni? Sunat dah ni. Sunat dah. Sunat takbir. Pas sudah hari apa? Hari apa? Hari tasyrik yang ketiga, hari 13 lepas asar. Habis itu. Ingat weh? Kita tak takbir di mula lagi. Tak takbir di mula lagi. Sebenar sunat belaka. Semaya gapo apa lepas semaya sunat takbir. Semaya banyak pun. Pada ada orang lupa situ. Satu kelebihan. Lepas semaya banyak dah. Allahu Akbar Allah. Tu imam pun pakai bawa dia. Semaya banyak pun disunat takbir juga. Kerana dia masa tu muqayyad semua. Tiap-tiap solat disunatkan takbir hari raya. Kalau dia tu imam banyak lah kita misalnya dah. Pakai takbir. Habis itu. Daripada sejam maka dia kata sunat bagi yang menginjakan haji dan lainnya. Di sini kita faham ke mana? Faham 2 ilat. Ilat sunat puasa nanti nak tulis lagi. Ilat sunat puasa. Kalau ilat sunat puasa tulis dulu tak apa? Tulis. Dan lainnya tu tulis pada lainnya. Maka dipaham di sini bahawa disunat bagi orang yang kerja haji puasa pada hari ke-8 kerana mendapat balasan puasa bulan Zulhijjah. Dan sunat bagi yang lain, daripada yang kerja haji berpuasa hari yang ke-8 kerana ihtiyat mendapat Arafah dan kerana mendapat kelebihan bulan Zulhijjah. Pihak daripada hukum tu ilat puasa kita di rumah hari yang ke-8 tu 2. Kita di rumah ni sunat puasa hari yang ke-8 tu 2 ilat. Satunya nak ihtiyat mendapat Arafah. Yang kedua ambil balasan kelebihan
bulan Zulhijjah. Tapi bagi orang haji, puasa yang ke-8 tu satu ilat dia. Sunat puasa pada hari yang ke-8 kerana nak mendapat kelebihan Zulhijjah ya. Bukan nak ihtiyat Arafah. Sebab apa? Sebab Arafah tak sunat dimula dah bagi dia tu. Faham tak? Puasa Arafah tak sunat dimula lagi dah. Lepas tu nak ihtiyat buat apa untuk dapat Arafahnya? Kerana tak ada Arafah dimula lagi bagi orang yang kerja haji. Lalu tu hari yang ke-8 tu sunat bagi yang kerja haji kerana semata-mata untuk mendapat kelebihan Zulhijjah je. Kita di rumah ni 2 ilat. Apa tak? Getih. Situ tu faham daripada ibarat ulama. Tu pun ulama royak juga. Bukan kata kita faham sendiri dah. Ulama dak royak dah. Cuma ulama dia syarah di atas faham ulama dulu lagi. Maksudnya gitu. Dan dimakian lagi yakni sunat muakkadah juga. Puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura. Tu. Apa hari Ashura? Bukan hari Waksura tu tak. Cuma surah tu mari sini adalah Ashura tu. Ashura, hari Ashura, surah Waksura. Surah pakai bulan tu pakai itu buat surah dah. Hari Ashura. Apa Ashura? Iaitu Ashura ni yang hari yang mausuh dia tu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram al-Haram. Mana bulan Muharram? Tu. Bulan Haram juga ni, masalah bulan Haram juga. Tu diri dia tu sunat puasa dah bulan ni. Dalam diri dia tu sendiri, iaitu yang ke-10 pada bulan Muharram. Satu. Dan puasa Tasu'a atau kepada kata puasa hari Ashura. Dan dimakian lagi sunat muakkadah juga puasa Tasu'a. Apa Tasu'a? Iaitu Tasu'a ni. Yang hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Hari yang ke-9 panggil Tasu'a, Tasik. Kalau Ashura, Ashir, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Tasu'a, Ashura. Sebab apa sunat puasa? Kerana hadis ilak pada kata puasa sunat puasa hari Ashura. Kerana ni ilak pada puasa Ashura ni, hadis depan ni. Hadis ni hak Ashura ya. Hadis lagi hak Tasu'a tu. Hak Tasu'a duk bawah. Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis yang sahih dalam sahih dia. Nabi katakan siyamu Ashura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Tu siyamu Ashura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Dah. Kenapa? Mana tu? Kita nak mula ngaji biasa ni hari Sabtu lah. Saya ni Sabtu ni mula pagi Tufatus Saniyah. Tufah. Sabtu, Ahad, Senin, Tufah. Lepas tu Rabu, Khamis, pagi tu Mata Bina. Pagi biasa tu. Lepas Zuhur tak ada tetap lagi. Malam tu pun tak lagi. Muqtasar ke apa tu biasalah dah. Biasalah kita nak mula. Ngaji. Tak lama katuk pula dah 2 minggu, 3 minggu. Bagi orang tak klik pun boleh makan lembu sini. Bukan lembu ada di rumah dia saja dak. Sini pun ada. Tahun ni pun ada kambing lalu 7-8 ekor mari. Lepas tu lembu tu berapa ekor lah mari. Boleh siap lah nak sembelih kambing pasu. Beli lagi pisah. Dah. Tak apa. Dia ada visa dia kata. Nampak berjaya lembu kambing ya hari tu kan.
Dia kata tak apa sedap makan tak. Kita berjaya aku. Ni ditukar semelih kambing pula. Tak apa. Gila-gila dengan amin. Ku syari. InsyaAllah kalau yang mari dah. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala pada Asyura, kerana Nabi katakan puasa ni artinya artinya puasa bermula puasa Asyura, puasa hari Asyura, puasa hari yang ke-10 Muharram. Tapi puasa tu dengan kerana Allah lah, ni musannaf kata kait ni ulama yang kait sendiri. Puasa kerana Allah, lillah, bukan kerana orang lain. Kalau kerana orang lain jadi ria tu juga tak ada pahala. Nak hasil pahala hak Nabi duk harap-harap ni kalau semata-mata kerana Allah. Sebab dia kait puasa dengan kerana Allah, taklah kerana menuntut keredaan Allah tu. Nabi katakan bahawa siyamu tu mubtada, ahtasibu tu khabar. Ihtasaba yahtasibu ahtasibu. Nabi kata puasa kerana Allah tu, puasa hari Asyura tu, ialah bahawa menutup. Yang pakai ambil maksud dah weh dah. Kalau turun hak terjemah hak dulu masalah puasa Arafah tu, ya lain sikit lah tu. Bahawa menutup ia puasa Asyura tu, menutup akan dosa. Jadi dosa kecil, menutup dosa setahun yang dahulu daripada puasa Asyura. Puasa tahun sebelum pada puasa tu. Gerti lagi tu. Musannaf kita ambil pada ayyukaffira selalu dah. Dikifaratkan dosa tu dah maknanya. Bahawa menutup ia. Apa makna menutup dulu? Mengampun. Jadi menjadi sebab ampun ia puasa Asyura tu. Jadi sebab ampun ia puasa Asyura tu akan dosa setahun yang dahulu daripada Asyura. Setahun ya weh, tapi setahun pun banyak. Tu ulama dok mari dia jadi dia buat sekir pula. Hikmat apa puasa Arafah Nabi sampai kedua tahun. Puasa Asyura boleh ampun setahun je. Puasa Arafah ampun sampai kedua tahun. Ya ada hikmat pula tu depan lagi musannaf nak royak. Tu. Kata musannaf rahimahullahu taala, dan lagi tersebut ni atau kepada hadis riwayat Muslim ini khas kepada dalil hak tasu'a, dalil hak sunat puasa yang 9. Dan tersebut di dalam hadis Muslim juga, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Mana badal pada hadis Muslim lah, bahwasanya dalam sya'ni sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita ada sebut, Nabi kata la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Allah ya Rabb. La il baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Ingat weh. Ingat weh kita hadis-hadis ni. Famata qablahu, famata ni bukan hadis lah ni. Hak ni perkataan ulama, perkataan rawi. Famata qablahu. Hadis kat tasi'ah tu je hak Nabi kata. Famata qablahu. Nabi mati dulu, ya Allah. Yakni artinya jika hidup, yakni wallahi demi Allah, jika hidup. Kena ketakdir demi Allah, lam tu tautiah jawab qasam. Sebenarnya la in tu tautiah untuk jawab qasam. Wallahi Nabi. Ni sumpah ni. Takkid benar-benar ni. Wallah, demi Allah, jika aku hidup pada tahun yang lagi akan datang, tahun depan lah maknanya. Kalau Allah Ta'ala taruh umurku sampai ke tahun depan, Nabi kata, jika aku hidup oleh aku pada tahun yang lagi akan datang, la asumanna, nascaya sungguhlah puasakan aku, puasaku ni ku tu,
Sungguhnya, nascaya sungguhlah ku puasakan. Sungguhlah tu ambil daripada nun taukid. Nun taukid saqilah tu. Lepas tu lam. Lam apa nama? Lam kalau kira sungguh lam ni tauti'ah jawab qasam. Tauti'ah jawab qasam. Allah la in baqitu ila qabilin qalu la in baqitu. Lam tu lamun qasam. Bukan lam qasam. Lam qasam tak ada. Hak qasamnya 3 je. Urwa ta bo. Lam tu tauti'ah bagi jawab qasam. Tu. La asuman natasi'ah. Kalau kita pakai lam li tidak ni, ya kena lepas pada inna. Tu. Nak pergi ke jawab qasam juga tu. Jawab qasam juga. Itu dia. Lepas tu nun tu nun taukid. Nun taukid sakilah. 2 kali taukid dah tu. Tu dia. Apa terjemah sana? Nascayaku. Jadi nascaya sungguhnya ku puasakan. Aku akan puasa hari yang ke-9. Atas hari yang ke-9 daripada Muharram. Aku nak puasa hari yang ke-9 kata. Berarti Nabi tak ada puasa dak hari yang ke-9 tu. Dia azan saja. Azan dia tu jatuh di sunnah juga. Maka azan dia jatuh di sunnah. Bukan kata perbuatan saja, bukan perkataan saja, bukan perbuatan saja jadi sunnah, bukan perkataan saja, azan dia pun jadi. Dia azan nak buat tapi dia tak ada buat, maka umat ni tolong buat gati ni. Maknanya tolong buat mengikut azan dia. Kita ni dah Allah jauh sangat. Nabi doa azan kita tak ada boleh tunai, tak ada buat hak Nabi azan mari sekali habuk. Pasal lagi hari 9 tu. Seumur hidup ni ada lagi. Tak apa tak sebut nama, tak apa dalam ni, takut malu. Pasal dak lagi. Hanguk ya. Atau gini, pasal dak biasa. Malah nak royak takut diri dia. Tak apa. Malah nak royak. Kerana dia kata puasa-puasa ni amalan batin dah. Allah je tahu. Sebab tu hai je balas dia dah. Kalau royak dia diri dia pula dah. Dari dia tu satu kebaikan tu habis dah. Malah nak royak. Malah nak royak kata puasa. Kau malah nak royak kata dak. Kalau malah nak royak kata puasa, tu royak dah. Kalau malah nak royak kata dak, seri je baru sebab dak. Tu. Lepas tu nak tambah situ ya. Malah nak royak kata apa? Tu. Malah nak royak kata puasa. Malah nak royak tu royak dah tu. Malah royak kata dak. Malah nak royak kata dak, seri je baru sebab dak. Nak terbatal pahala, pahala apa? Bukan tak ada usaha. Dah. Gitu tak? Tak apalah, hak tu kembali kepada kita yang Allah Ta'ala. Hari kiamat esok boleh tengok. Kerana tu saya baca sore-sore. Hari kiamat esok tu boleh tengok. Su puasa tak puasa. Tu saya baca sore-sore. Depan manusia ramai-ramai daripada masyarakat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka Nabi Allah tu tengok tu. Habis hadis kat tu aku puasa yang ke hari yang ke-9 kata dia. Lepas tu Nabi tu dia puasa ke tak? Maka bermula Nabi Allah pun wafatlah ia Nabi Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun meninggal dunia dahulu, wafat sebelum daripada mendapat hari itu, hari ke-9 tu. Maka puasa hari ke-9 jatuh jadi azam Nabi.
Maka sunat juga kita buat hak Nabi azal tu. Sunat kita buat juga sebagai umat dia ni. Tu. Habis itu hari yang ke-9 Zulhijjah. Bermula hikmat ni sini. Bermula hikmat puasa Tasu'a. Bermula hikmat tujuan hakikat syarak, tujuan syarak. Tu. Tujuan dan kebijakan syarak untuk puasa Tasu'a tu. Gana kena duk puasa Tasu'a tu. Puasa hari yang ke-9 serta puasa Asyura tu. Puasa takluk serta takluk pada puasa. Puasa Tasu'a yang ke-9 serta puasa Asyura. Hikmat apa duk pegu 2 hari tu sekali? Sebab apa Nabi nak puasa sangat tu hari yang ke-9 tu? Bermula hikmatnya ialah khabar menghasilkan ihtiyat, untuk mendapatkan ihtiyat, untuk ihtiyat ni mendapatkan ihtiyat, beringat, menjaga dan amati bagi puasa Asyura, bagi mendapat puasa Asyura. Nak pergi dapat hak 10 tu beringat. Takut hari yang 9 tu kena hari 10 dah. Tak ada. Takut yang ke-9 tu kena kepada hari yang ke-10 dah. Kita nanti puasa yang ke-10 tu padahal kena ke yang sebelah. Tanya kita. Lalu tu puasa yang ke-9. Kerana bulan je bukan duk royak kita. Hai, aku naik dah weh. Dia kata. Bulan je pergi cara ya, kita ni kena duk tengok perhati kena semuanya. Tu. Maka tersalah tu syarat tak ambil salah sebab kita kira dah, tengok dah dengan cara hak Nabi ajar. Tengok tak nampak sepenuh. Tapi bulan dia pergi semata. Dia pergi cara dia. Dah ada. Dia bukan turut kita dak. Dia naik cara dia. Sebab tu bulan tu qada ke apa tu, dia tuntut dah 10 okey kerana dia tak lari dah daripada 10 tu. Kita kata kena ke hari yang ke-27 ni. Kita pun buat amal hari yang ke-27 kuat-kuat padahal kena 29 masalah 28 misalnya. Maka kita buat berlaku dalam 10 hari tu. Nak ihtiyat, nak ambil mendapat semua. Kata musannaf rahimahullah taala, nak ambil ihtiyat bagi puasa Asyura. Sebab apa kena nak menghasilkan ihtiyat juga? Kerana ni ilat pada menghasilkan ihtiyat. Nak mendapatkan ihtiyat juga kerana bahawasanya tak rojoknya. Kalau kerana muhtamal, kerana boleh jadi tersilap pada permulaan bulan. Boleh jadi tersalah pada permulaan bulan. Bulan apa? Bulan Muharram. Moga ada kira bulan Muharram ni. Boleh jadi tersalah pada permulaan bulan Muharram. Tak itu. Tu. Payah tak sini? Tak ada apa lah. Kalau tersalah, maknanya kadang-kadang hari yang ke-9 tu kena kepada hari yang ke-10 dah. Tu. Dan lagi hikmatnya, hikmat ni hak Nabi sangatnya. Dan lagi hikmatnya, bermula hikmat bagi puasa Tasu'a tu ialah kerana menyalahi bagi dengan mana akal, panggil lam zaidah mafu bagi isim fa'il. Kerana menyalahi ia puasa Tasu'a tu menyalahi akan kaum Yahudi. Yani bagi puasa kaum Yahudi. Nak menyalahi puasa kaum Yahudi, nak boleh tak serupa dengan puasa kaum Yahudi. Tu takdir malak menyalahi bagi kau, bukan menyalahi kau tu. Kita dengan kau tu menyalahi semata dah. Hak serupanya di puasa tu. Lalu tu kita menyalahi akan puasa bagi kaum Yahudi tu. Nak boleh tak serupa puasa kita dengan puasa demo. Sebab apa nak menyalahi juga? Ilat pada menyalahi pula. Sebab apa nak menyalahi dengan puasa demo tu? Kerana bahawasanya tak rojak. Mereka itu kaum Yahudi ni, puasa mereka itu kaum Yahudi puasa pada hari yang ke-10, yakni sahaja. Pada hari yang ke-10 Muharram saja. Ya puasa hari 10 ya. Tu Nabi pergi ke Madinah
Siapa pergi ke Madinah tu, hari yang ke-10 hari yang ke-10 Muharram tu Nabi nampak pok Yahudi di Madinah tu puasa. Nabi tanya, "Pok mu duk puasa gapo ni?" Dia kata, "Oh, kawan, pok kita ni duk puasanya kerana nak syukur nikmat Allah Taala melepaskan Nabi Musa daripada bunuh Firaun. Hak Firaun duk hemat dah. Lakoh laut merah, Allah Taala belah laut, akhirnya lepas daripada tangkap Firaun tu, kami syukur nikmat Allah Taala pada hari itu." Nabi kata, kalau gitu ana ahaqqu bi Musa minkum. Nabi kata, kalau gitu aku lebih layak berhak dengan Nabi Musa lebih pada hukmu lagi. Mung ni puasa kerana Nabi hukmu duk hormat. Aku ni kena puasa juga lebih pada hukmu lagi. Kerana apa? Kerana hak tu Musa ni kakakku. Salah kata gitu. Musa tu Nabi mu sungguh, tapi Musa ni kakakku. Oleh itu aku lebih berhak berpuasa lebih daripada hukmu lagi. Nabi pun puasa hari yang 10 Asyura tu. Asyura puasa. Nampak pok Yahudi duk puasa. Hari yang ke-10 tu. Kalau 10 nampak dah supo demo. Tak sedap dia supo-supo gitu kak. 9 teh. Nabi kata, kalau gitu, kalau Allah Taala taruh umurku sampai ke terdepan aku nak puasa hari 9 teh. Tak sewi supo demo ni. 9 10. Demo 10 saja, kita 9 10. Nampak tak dah? Lalu tu Nabi Azzail lagu tu yang mati dulu sebelum pada nak mendapat akan Zulhijjah 10 9 Muharram tu, iaitu Tasu'a tu. Allah nak menyalahi akan Yahudi. Kita ni tak puasa di mula ni menyalahi dia. Kalau puasa semata-mata 10, Yahudi pun puasa 10, serupa Yahudi. Tak apalah Nabi puasa juga. Tak puasa di mula ni Nak kata menyalahi, kata serupa, siap. Tu. Lalu tu puasalah Allah, puasa. Lebih lagi orang muda-muda, orang tak menikah lagi tu, puasa banyak-banyak tu satunya nak jalan untuk nak halik daripada perasaan nafsu, untuk nak jadi galak tu. Galak-galak sangat tu jadi tupur sikit nafsu. Dengan puasa-puasa tu. Sunat Nabi suruh puasa. Tak ada kalau puasa. Dan faman lam yastati' apa dia? Siapa dia tak mampu, ayyuhas syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Nabi kata, hei pemuda, siapa dia ada belanja cukup molek wasa nak boleh nikah dah, nikahlah. Kalau wasa mampu dah. Kalau tak mampu lagi, maka ya puasalah, kerana puasa ni menjaga ke nafsu dan mata daripada tengok benda haram. Itu kan. Tu. Nah ada uzur lagi wasa hingga sikit tak? Keduk wasa tak sedap lagi. Kan apa Ming? Ya kata. Ya. Habis itu, faidatun, ini satu faedah tersebut dalam Mughni. Ini ningkat dah ni. Tersebut di dalam kitab Mughnil Muhtaj bagi Syekh Al-Syarbini rahimahullah taala. Dia katakan bahwasanya dalam Irsyad ni, hikmat pada keadaan puasa Arafah itu menutup dosa 2 tahun, dan puasa Asyura itu menutup dosa 1 tahun. Sebab apa? Orang tanya, gana hak Arafah ni sampai ke 2 tahun dulu kifarat dosa, Asyura ni 1 tahun je ke mana? Bermula hikmat, tujuan syarak dan rahsia syarak pada keadaan puasa Arafah itu, pada keadaan puasa hari Arafah tu, keadaan puasa hari Arafah tu menutup, jadi dapat ampun dosa 2 tahun, dapat ampun dosa kecil lah, dosa 2 tahun, jadi tahun sebelum dan tahun selepas, dan puasa atau pada puasa Arafah, dan keadaan puasa Asyura 10 Muharram tu menutup, jadi dapat ampun dosa kecil setahunnya, iaitu setahun selepas pada puasa. Tak itu qabla
ialah sebelum puasa sebelum setahun sebelum pada puasa. Kena molek yang kita tulis lalu, takut kita jadi silap lah. Menutup dosa setahun, jadi setahun sebelum hari Asyura. Itu dia. Sebab apa hikmat dia? Ila ni khabar. Bermula bahawasanya hikmatnya ialah kerana. Ini kena ingat molek. Kalau orang tanya boleh rakyat lah ni, ingat boleh memori kita. Kerana hari Arafah, bermula hari Arafah itu ialah hari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah hari Nabi Allah Muhammad, hari Muhammadi, yaumun Muhammadi. Hari Muhammad, hari Nabi Muhammad. Apa makna hari Nabi Muhammad? Yakni tafsir makna hari Nabi Muhammad. Yakni puasa Arafah itu tertentu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa hari Arafah itu tertentu khusus dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Dia tertentu ni orang panggil reti hasad dah. Ikhtasar ni yang masuk ada hasad dah. Tertentu dengan umat Muhammad je. Umat ni je hak boleh puasa Arafah. Umat dulu tak ada. Tertentu dengan Nabi Muhammad. Sebab tu panggil yaumun Muhammadiyun. Dan padahal bermula hari Asyura itu, hari yang ke-10 Muharram tu, ialah khabar hari Nabi Allah Musa. Orang panggil yaumun Musawiyun. Yaumun Musawi, bukan yaumun Muhammadi. Orang panggil hari Nabi Allah Musa. Sebab tu Yahudi dia puasa tu. Maka puasa akan hari Asyura tu oleh kaumnya, kaum Nabi Musa. Mana kaum dia? Iaitu kaum Nabi Musa tu, Yahudi, puak Yahudi tu. Sebab tu puak Yahudi duk puasa tu. Nabi pergi ke Madinah tu, Nabi nampak puak yang duk puasa dah. Hari ke-10 Nabi tanya, "Hei, mu duk puasa apa?" Nabi puak yang kata, "Ni kami duk puasa sebab hari ni Allah Ta'ala pelepah akan Nabi Musa daripada tangkap Firaunnya. Maka kami puasa syukur nikmat tu." Kalau itu hari tu umat dulu duk puasa dah. Umat dulu duk puasa dah, bukan hari nak tentu kepada Nabi Muhammad saja dah. Tu. Faham tu dah. Maka orang panggil hari Musawi, bukan hari Muhammadi dah. Lalu tu dan ni panggil jumlah min tamamin illah, nak mensempurna illat tak ni. Dia satu je dah. Ya kerana puasa Arafah ni kau untuk Nabi Muhammad. Puasa hari Asyura bukan untuk umat ni saja, umat dulu pun dah puasa dah. Kalau gitu, dan Nabi kita, dan bermula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih mulia, terlebih baik dan terlebih mulia daripada segala nabi. Lebih mulia, wa afdalul, bukan terlebih mulia daripada segala nabi dak, terlebih mulia daripada segala makhluk Allah Taala. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anis syiqaqi wal anbiya yalunahu fil fadli. Puak nabi ni nombor 2. Wa ba'dahum malaikah zul fadli. Puak malaikat nombor 3. Rang pada nabi. Yalihumu qaumun kiramun bararah. Lepas malaikat puak 10 orang hak nabi jami masuk syurga. Iddatuhum sittun tamamul asyarah. Fa ahlu badrin, lepas pada puak ni ahli badar, hak dapat serta perang badar dengan nabi. Fa ahlu badrin azim sya'ni fa ahlu din, dan ahli Uhud lepas pada ahli badar. Fa bai'atur ridwani, puak akad bai'ah ridwan dengan nabi, akad janji nak taat setia dengan nabi pada tahun di Hudaybiyah. Tu puak tu hak duk tu. Nama. Tu. Lah.
Nabi kita sekali lebih mulia daripada Nabi yang lain lagi. Tapi Nabi lain pun kita beri meh. Tapi nak kata Nabi kita ni lebih mulia sekali dah pada wakilnya dan dakwa dan wakil. Nabi Musa tu lebih mulia pada dakwa je. Buat Yahudi dakwa Nabi Musa lebih mulia sekali pada dakwanya, pada wakil Nabi kita. Kita ni dakwa Nabi kita lebih mulia pada dakwa dan pada wakil. Nampak tak? Gitu tu. Maka kita tu lebih mulia daripada segala Nabi. Tapi musnah kita berdoa tu, atas mereka itu rahmat Allah dan salamnya. Doa dulu, bukan kata nak pelekan Nabi lain weh. Jadi mintalah atas mereka itu segala Nabi-Nabi ni, termasuk Nabi kita juga ni, rahmat Allah Ta'ala, kesian bela Allah Ta'ala dan salamnya. Jadi atasnya tu kira mari khabar muqaddar, rahmat Allah muqaddam akhar, bermula rahmat Allah dan salamnya, salam daripada Allah, minta turunlah kedua-dua atas mereka itu segala Nabi. Doa jugalah, bukan nak pelekan Nabi lain. Nabi lain pun kita beriman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tak beza dak Nabi mana-mana pun, Rasul mana-mana sama je. Di sisi Rasul ada kelebihan berlaku. Tak ada nak pilih berimeh, dak berimeh berlaku. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala, tu kalau gitu Nabi kita lebih baik. Lepas tu tiba-tiba hari hak Nabi Muhammad nak serupa dengan Nabi hari hak Nabi Musa. Tak serupa, kena burn sikitlah. Mungkin lebih pada orang lain ni. Tak gitu. Kena burn. Bila burn juga sabit tu boleh dua. Tu ya. Maka puasa pada harinya, hari Nabi Muhammad itu menutup dosa 2 tahun. Yani dapat ampun dosa 2 tahun. Sebab ia burn sikit pada hak Nabi Musa. Ia kena lebih sikit lah. Kalau sama tak nampak lebih. Lalu tu Allah Ta'ala 2 tahun. Tu rahsianya. Tu. Habis itu, dan dimakian lagi, sikit lagi 5 minit dia. Dan dimakian lagi sunat muakkad juga, sunat puasa pada hari yang ke-11 daripada bulan Muharram. Sunat puasa pada hari yang ke-11 daripada bulan Muharram. 9, 10, 11 sunat puasa juga. Sebab apa ni orang rajin? Sebab apa sunatnya? Kerana hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ilak pada kata sunat puasa pada hari yang ke-11 kerana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia sebagai sanad yang hasan. Lewat hujah lah riwayat-riwayat pada yang dimakian itu sunat puasa tu. Ada hadis mari riwayat kata sunat puasa. Imam Ahmad riwayat hadis tu. Dia tak riwayat hadis tu wei. Dia tak riwayat hadis tu. Kalau pergi cari temu, Nabi kata kena sumu yauma asyura wa khaliful yahuda wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Tadi hadis sebut sumu yauma asyura wa khaliful yahuda wa sumu ba'dahu yauman wa qablahu yauman. Tulis pula. Tulis molek dah. Molek tak? Molek Sumu
Ning syahid dia hok dia bawa hari yang sebelah. Qablahu ni 9. Pak dah. Nabi kata, sumu hendak puasa oleh kamu yauma asyura, pada hari Asyura. Hak ni hari Asyura. Hak ni dalih Asyura. Wa khalifu al-yahuda, dan hendak bersalahlah oleh kamu, hai umatku, akan puak Yahudi yang ngambil supa. Kalau itu nak buat lagu mana tak sewi supanya. Munggu Asyura ni puak ya puasa 9 kat kita. Kalau puasa sekali supa, jadi supa. Kita Nabi kata, wasumu, dan hendak puasa lah oleh kamu. Qablahu, sebelumnya, sebelum pada hari Asyura ni. Qablahu, qabla yaumi Asyura. Puasalah kamu sebelumnya yauman, akan satu hari. Yauman qablahu, qablahu han, pada yauman belakang panggil han muqaddam. An-na'tu idza quddima uriba halan. Jasanya jatuh jadi lepas pada yauman, jadi na'at, jadi sifat. Tapi bila dia takdimkan sifat di atas masa juga, jadi hal pula. Maka dia kata, puasa olehmu sehari sebelumnya, sebelum Asyura. Wa ba'dahu, dan selepasnya sehari. Jadi sehari selepasnya, atau pada yauman, atau pada qablahu. Dan hendak puasa olehmu kemudian daripada hari Asyura tu sehari. Lepas pada Asyura pun puasa juga sehari. Belum pada Asyura pun puasa juga sehari. Maka kena kepada hari 9. Lepas ni kena ke sebelah. Hak tu hak lepas tu, hak kita naknya. Tapi hadis Imam Ahmad mari rupa ni. Faham tak? Hadis Imam Ahmad mari rupa tu. Kita naknya di wa ba'dahu yauman tu, itu syahid kita nak. Ya kerana apa? Ya katakan kerana hadis Imam Ahmad bin Hanbal pada yang dimakai itu, dan lagi ini ilat yang kedua. Dan lagi kerana, atau pada kerana hadis, selain daripada nak mengikut Nabi suruh tu juga, satu laginya, dan lagi kerana mengambil ihtiyat pula dah. Ambil basi baik dia kata. Ambil amati, mencumat, dan juga amati, ambil beringat, mencumat, amati, bagi puasa Asyura, bagi mendapat puasa Asyura. Nak dapat puasa Asyura juga, amat sangat nak dapat puasa Asyura ni. Puasa 3 hari tu lalu. Sebab apa kena ambil ihtiyat lagu tu? Ilat pada kata ambil ihtiyat. Kita ambil beringat lagu tu kerana tersalah pada bulan itu. Tersalah pada masuk bulan itu. Tersilap pada hitung masuk bulan itu. Ya tersalah pada hitung, bukan pada wakil ya. Bulan tak salah, ya kena cara ya semata dah pergi. Jadi salah pada hitung ya. Tersalah pada hitung bulan itu, terkadang dengan terdahulu, dengan sebab terdahulu masuk bulan, dan terkadang terkemudian, dengan sebab terkemudian masuk. Lagu mana? Tulis pada terdahulu, yakni pada masalah terdahulu, yakni kadang-kadang satu Muharram yang dibilang itu belum masuk lagi pada hakikatnya. Belum masuk lagi pada hakikatnya. Maka hari ke-10 pada hakikat ialah hari ke-11 pada bilangan. Dan
Kalau hari pertama Muharram yang dihitung itu sebenarnya sudah masuk hari yang kedua. Sebenarnya sudah masuk hari yang kedua. Maka hari yang ke-10 itu adalah hari ke-11 yang dibilang. Hari ke-11 yang dibilang. Ya dua tu ya. Tak? Satu Muharram. Kita duk bila satu tu, kadang-kadang tak masuk lagi. Kalau tak masuk lagi, maknanya hari apa? Kat mana ni? Kita duk bila satu. Kadang satu bila kita bila tu tak masuk lagi. Tak? Kalau tak masuk lagi, berarti hari yang ke-10 hak kita duk puasa tu, kalau dulu tak kena. Hari yang ke-11 hak kita duk puasa tu kena ke yang 10. Kena tak? Lepas tu kalau sekiranya yang masuk dah, kita duk bila satu, padahal dua dah. Hari yang ke-9 tu 10 hak kita duk puasa tu. Hak kita duk puasa kira 9 tu sebenarnya 10 lah. Kalau itu kita puasa 9 tu kena ke 10. Puasa 11 pun kena ke 10. Kalau bulan kat mana pun nak leak tak boleh, nak lari tak boleh. Boleh 10 semata dah. Nampak tak bang? Tu orang panggil. Dia terlari. Lagu tu. Berarti ihtiyat ni boleh kita jaga belaka. Bukan kata sekadar hak ni saja dak. Puasa lain pun support. Ihtiyat. Tu. Dan terkadang terkemudian habis itu sekat tu dulu. Dan dimakan lagi puasa 6 hari daripada bulan Syawal bagi barang siapa yang mempuasakan Ramadan. Kalau tak puasa Ramadan sunat tak? Tu tanya pula dah. Habis itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'u wa ilayka sujudun nas'aluka alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Tanding baca juga dah 2.30 ke